antara persiapan, di antara perkara yang kita kena siapkan sebelum mati ni apa dia? Mempelajari asas-asas ilmu. Ni persediaan kena mengaji ni. Apa dia? Asas-asas kepada ilmu. Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah Ta'ala kata, orang yang Allah Ta'ala nak bukakan pintu hidayah, yang pertama apa dia? Allah Ta'ala memudahkan dia untuk menerima Islam. Yang ni yang pertama, tuan-tuan. Hari ni orang kita ramai yang menerima Islam, tetapi apa ajaran yang sesuai dengan kehendak dia, dia follow. Apa ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kehendak dia, kadang-kadang dia tentang. Ini masalah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Yang sesuai dia terima. Islam dia bukan lagu tu, tuan-tuan. Udkhulu fis silmi kafah. Ni Islam. Islam ni mulia. Islam ni hebat. Islam ni ada suatu nilai yang tinggi. Yang kata agama Islam ni, tuan-tuan, agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang boleh menandingi Islam. Ni Islam. Agama Islam suatu agama yang cukup tinggi nilainya, yang cukup berharga ajarannya. Tetapi malangnya hari ini, tuan-tuan, Islam dihina bukan sekadar oleh orang-orang yang bukan Islam. Bahkan Islam hari ini, tuan-tuan, yang lebih celakanya, dihina oleh penganut dan umatnya sendiri. Hari ini, tuan-tuan setujukah? Tuan-tuan tak setujukah? Itu realitinya, maklum. Islam hari ini, tuan-tuan, dimalukan dan dihina oleh umatnya sendiri, oleh penganutnya sendiri, tuan-tuan. Setuju ke tak? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka sosial media hari ini. Buka sosial media hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan akan lihat bagaimana umat Islam menjual maruah mereka di dalam sosial media kerana viewers. Karena nak kepada viewers, nak kepada orang like, nak kepada orang follow, nak kepada orang tonton apa konten yang mereka buat, sanggup menggadaikan maruah Islam. Kadang-kadang yang malangnya yang bertudung, orang perempuan yang bertudung ni, tuan-tuan, bergelek ni serupa tidak ada halal dan haram dalam kehidupan. Malangnya Islam hari ini, umatnya rosakkan imej agama itu. Ini Islam. Orang terima kerana apa dia? Sesuai dengan kehendak. Orang terima sebab dia kerana ikut kehendak. Kalau yang bercanggah dengan akhlak, kalau yang bercanggah dengan kehendak, dia tak akan terima Islam. Ini Nabi kata. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka menjadikan dadanya sempit, sukar, bagai akan naik ke langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, nur Islam jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada. Nabi kata nur Islam bila dia masuk ke dalam hati, dada hampa akan jadi lapang. Lalu ditanya, sahabat yang dengar dia tanya kepada Nabi SAW, apakah ada tandanya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, tanda dia ada tak?
Lalu Nabi jawab, ya. Nabi kata, menjual dari tempat-tempat tipuan dan cenderung kepada tempat-tempat kekal dan bersiap menghadapi maut sebelum tibanya. Apa maknanya tu tuan-tuan? Jika nur Islam masuk ke dalam hati, maka lapanglah dadanya. Lalu ditanya, apakah tanda orang yang nur Islam masuk ke dalam hati? Nabi kata yang pertama apa dia? Tanda dia, Nabi kata, dia menjual daripada tempat tipu-tipuan. Apa dia tempat tipuan ni? Di sini maksud yang Nabi nak abad tempat tipuan ni apa dia, maklum? Maklum? Apa maklum nganga-nganga? Yang Nabi kata tempat tipuan ni apa dia? Ad-dunia. Dunia ni tempat tipuan. Saya nak tanya tuan-tuan, apa dia yang dunia tak tipu kita tuan-tuan? Tuan-tuan cuba abang. Dunia tipu kita sampai kita galik, sampai kita leka nak buat persiapan nak balik ke akhirat. Ni tanda orang kena tipu. Dunia ni tipu ya tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Semua apa ayat tu biaran tak faham masalah. Bak apa itu nombor satu, fahamnya dah. Ini masalah juga ni. Garang ustaz ni, lapak je koi. Sampai kita dah. Tekan minyak hitam berdiri nak main mengajar tuan-tuan. Dia jam lah tuan-tuan, dia jam sungguh tadi ni. Saya keluar ni je 3:30 petang daripada rumah. Punya awal, tuan-tuan nak main pergi rumah bersiap. Tuan-tuan nak main kuliah maghrib malam ni, tuan-tuan keluar rumah pergi rumah. Saya nak tanya tuan-tuan. Masuk maghrib 7 rumah sini. 7:12. Tuan-tuan keluar pergi 7. Saya nak main kuliah 3:30 keluar lah. Tuan-tuan buat apa tadi 3:30? Sebab tu kalau saya berhenti lewat, tuan-tuan nak bising. Nak balik bukan nak dengar kuliah sampai pergi esok. Teruk tuan-tuan nak main kuliah kat tuan-tuan 3:30 jam, 6:30 baru boleh semayang asar dekat Gunung Semanggoy. Tekan minyak berdiri nak main mengajar tuan-tuan ni. Ni lapak makan-makan apa ni. Saya main malam ni yang pertama nak mengajar, yang kedua pasal sampai tu. Kalau tak ada sampai tu saya tak main mengajar lah. Tukang masak sampai tu meninggal, kuliah pun tutup lah cikgu. Tu perjanjian kita. Sampai bila ustaz nak mengajar, sampai haduk masak tu hidup. Dia pun jalan, saya pun jalan lah kuliah sini. Dunia ni menipu kita maklum. Dia menipu kita. Hidup dunia ni menipu kita maklum. Ni yang kadang-kadang kita lalai tuan-tuan. Dunia tipu kita dengan apa dia? Yang pertama dengan harta benda. Dunia tipukan kita. Allah Ta'ala habak dah. Dua benda yang dikejar oleh manusia dalam hidup. Al-mal wal-banun. Harta benda, anak bina. Dua benda ni menjadi kejar, menjadi buruan, menjadi benda yang orang Kedah kata apa dia? Dilikan oleh manusia. Manusia ditipu dengan dua benda ni. Yang pertama harta benda. Kejar, cari harta benda. Masuk dengan saya pun. Cari harta benda. Kejar. Nak kepada kemewahan, nak kepada kekayaan, nak kepada kesenangan. Kejar. Ada yang kejar nak buat rumah besar, ada yang kejar nak pakai kereta besar, ada yang kejar nak harta duit banyak. Semua kejar. Kemewahan ni lambang kepada kebanggaan hidup di dunia ni tuan-tuan. Kemewahan. Boleh isap sigar, tangkap gambar. Boleh pakai barangan-barangan branded, tangkap gambar. Bubuh dalam sosial media. Pergi shopping, beli apa nama ni, barang-barang mahal ni, LV, Prada, susun beg kat tepi. Isap rokok, tangkap gambar. Buat dalam Facebook, saya nampak. Simbol kepada kemegahan, kekayaan ni. Sedangkan itu yang sedang ditipu oleh dunia kepada kamu. Tuan-tuan, baru ni kita tengoklah ahli politik negara kita, Tun Syamil Wilu, orang Perak juga kan.
Dulu dia lipat mana Sungai Siput dah. Tun sambil bilu meninggal baru ni. Meninggal alam mati, tuan-tuan duk panggil mampuih. Tak betul tuan-tuan ni. Saya nak tegur tuan-tuan nak. Walaupun mereka ni bukan Islam, tuan-tuan yang duk panggil mampuih kat mereka ni tak boleh, tak betul. Ni saya nak pesan. Orang bukan Islam tuan-tuan sebut mati. Jangan ada sebut mampuih. Saya tak suka dengan ayat tu. Mampuih tu tak? No. Mampuih ni guna untuk binatang lah. Mati. Cukup dekat tu, jangan lajak pula. Ustaz, dah ada kembali ke rahmatullah. Tak betul tu. Mati. Saya nak tegur tuan-tuan, jangan ada sebut mampuih. Tak kena. Tuan-tuan cuba orang bukan Islam panggil kita mampuih pula tuan-tuan. Tuan-tuan mati. Tun sambil bilu baru ni meninggal tuan-tuan. Mati. Tuan-tuan cuba tengok apa kesudahan daripada mereka hidup ni. Tak apalah Tun sambil bilu dulu tak hebat no. Queen apa? Elizabeth meninggal, mati hari tu. Apa yang dia bawa balik tuan-tuan? Daripada kekayaan dia, apa yang dia bawa balik? Tuan-tuan cuba fikir. Maklum, apa yang dia bawa balik maklum? Daripada kekayaan dia maklum, apa yang dia bawa balik? Tak ada apa. Nu dia maklum kata tak ada apa. Lagi lain kali maklum jawab lagu ni. Sebelah tu dia macam ada simpan juga. Angkat dua-dua tak ada apa. Nak kemas lagi mangkit berdiri tak ada apa. Ngangkat kepala sekali jalan. Tak ada apa. Istana dia yang mewah dia tinggal. Pingat kebesaran dia tinggal. Rata benda dia tinggal. Apa yang nak buat balik ni tuan-tuan? Yang menjadi kemegahan waktu kita hidup di dunia ni, apa yang kita nak buat balik? Tuan-tuan cuba beritahu. Tak ada apa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul dunia. Ni yang dikatakan dunia ni nama dia darul fana. Suatu tempat apa yang ada atas dunia ni semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Apa yang ada atas dunia ni semuanya binasa. Tuan-tuan ada harta, harta binasa. Tuan-tuan ada masa, masa binasa. Tuan-tuan ada kesihatan, kesihatan tuan-tuan binasa. Sekali Nabi nak apa? Sebab tu orang yang dia nak kejar akhirat, dia kena jual dah dunia ni dan cenderung kepada tempat yang kekal dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tiba masanya. Kena buat persiapan untuk mati sebelum kematian datang menemui kita.